we meet again. Okay, kita sambung subtopik kita, weight and mass. So, apa yang dikatakan weight, apa yang dikatakan mass. Alright. For example, my weight on Earth is around 419 Newton. My weight on the moon is around 81 Newton. My mass is always 50 kilogram. Apa beza di antara weight dan juga Newton? Kita akan bincangkan, tapi sebelum tu saya informkan awak sedikit sebab weight adalah suatu definisi ataupun suatu yang memerlukan berkaitan dengan graviti. Okay, so maksudnya graviti bumi dan ini adalah graviti bulan. Okay, so mass jisim adalah sama di mana-mana sahaja berada, sama ada kita berada di bulan ataupun sama ada kita berada di bumi. Alright. Okey, kita tengok sedikit perbandingan di antara weight and mass. Okey, sekejap saya ubah saya punya. Okey. So comparison between mass and weight. Okey, mass jisim. Quantity of matter in body. Quantity of matter in a body. Alright. The mass, jisim of an object is the same everywhere. Ingat, jisim adalah sama di semua tempat. Okay. Mass can never ataupun cannot be zero. Maksudnya jisim tidak akan sama dengan sifat. Even proton ataupun neutron yang beratnya 0.000000 something kilogram itu pun masih ada jisim. Mass does not change according to location. Maksudnya sama ada kita di sama tinggi dengan aras laut ke ataupun kita naik gunung setinggi 5,000 meter ke, jisimnya tetap sama. Weight. So weight, definition of weight, the force with which a body attracted toward the center of Earth by gravity. Maksudnya ianya dipengaruhi oleh gravity. So weight depend on effect of gravity. Ingat, maksudnya berat dipengaruhi oleh gravity. Kemudian weight is varies according to location. Maksudnya berat bergantung kepada lokasi. Weight can be zero, berat boleh menjadi zero if no gravity acts upon an object as in space. Maksudnya kalau kita berada di ruangan angkasa, maka nilai graviti kita mungkin bernilai sifar. Contoh formula di sini, weight equal to M is a mass, G is gravity. Sama ada gravity on moon, okay, ataupun gravity on Earth. Alright. So weight increase or decrease with higher or lower gravity. Maksudnya gravity, nilai gravity mempengaruhi nilai berat. Semakin bertambahnya nilai gravity, maksudnya kita berada di hampir kepada center of Earth. Kalau berkurangnya nilai berat, maksudnya kita semakin tinggi daripada ataupun kita semakin jauh daripada pusat graviti. Okay. Mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity sebab ianya hanya ada magnitude. Tetapi weight is a vector quantity. Kenapa? Sebab dia ada magnitude dan juga direction. Directionnya adalah toward center of Earth. So mass may be measured using ordinary balance. Maksudnya mass may be used using ordinary balance.
weight is measured using spring balance. Maksudnya untuk kita tentukan berat adalah menggunakan spring. Pengukur spring. Okay, unit bagi mass adalah gram atau kilogram. Dan sekali lagi, mass is a base quantity. Apa definisi bagi base quantity? Right. Okay, ingat kita ada 5 base quantity. So 5 base quantity, apa yang 5 base quantity tersebut? Cuba senaraikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Okay. Dan pergi pada weight, SI unit, weight often measure in Newton. Apa base unit yang membentuk formula bagi Newton ataupun pengukuran bagi Newton? A unit of force, maksudnya Newton adalah unit bagi daya. Weight is derived quantity. Berat adalah di dalam kumpulan derived quantity. Okay, so kita pergi kepada Newton first law. Apa yang dikatakan sebagai Newton first law is Newton first law of motion state that an object at rest, mana-mana objek yang berada ke dalam keadaan rehat akan tend to stay at rest, akan kekal berada dalam keadaan rehat. Maksudnya apa-apa saja objek dia diam, maka dia akan kekal berada dalam diam. Ataupun apa-apa saja objek yang dalam keadaan bergerak, dia akan terus kekal bergerak. Ini adalah konsep berkaitan dengan Newton first law. So Newton first law ini kadang-kadang kita sebut dia sebagai law of inertia ataupun apa yang dikatakan sebagai inertia. Maksudnya satu objek yang berada dalam keadaan rehat, dia akan berada dalam keadaan rehat. Kalau dia bergerak, dia akan terus berada dalam keadaan bergerak. Okay. In linear motion, dalam pergerakan linear, the moment of inertia is described as a force being equal to mass time acceleration. Sekali lagi, stationary object with more inertia more difficult to move. Maksudnya satu objek yang mempunyai daya inertia yang besar, yang tinggi, yang banyak adalah sukar untuk digerakkan. Stationary object with more inertia have more mass. Kenapa? Bila kita susah nak gerakkan, maksudnya jisim dia adalah lebih tinggi, lebih banyak. Dan pada keadaan moving object with more inertia are more difficult to stop. Maksudnya lagi besar dia punya daya inertia, maka lagi sukar untuk kita memberhentikan kenderaan tersebut. Moving object with more inertia have more mass. Contohnya lori. Boleh tak kita pergi tahan lori yang sedang bergerak untuk kita berhentikan dia? Dia objek yang sedang bergerak, kita pergi ke hadapan, kita tahan. Boleh? Of course tak boleh kan? Sebab dia mempunyai daya inertia yang besar dan sebagai konsepnya semakin besar daya inertia, maksudnya jisimnya semakin besar dan ia semakin sukar untuk kita berhentikan dan sebaliknya. Okey, sebagai contoh saya rasa kita pernah buat projek ini. Contohnya kita tarik kertas ini dengan pantas, maka duit shilling ini akan jatuh ke dalam cawan ataupun gelas. Ataupun kita ada satu gegelung macam ni, kita letak shilling di atas, maka kita ambil pensil, kita tarik dia, maka duit shilling ni akan jatuh ke dalam bekas. Okay. So kita tengok kepada Newton second law. Okay, tadi kita dah tengok pada Newton first law, yang ini kita tengok pada Newton second law. The second law states that acceleration of an object is depend. Maksudnya hal laju sesuatu objek bergantung kepada dua variable, iaitu the net force acting up the object and the mass of the object. Maksudnya kita tahu nilai pecutan ini dipengaruhi oleh jisim sesuatu objek dan juga daya sesuatu objek yang
dikenakan kepadanya. Okey, macam mana konsep dia? Kita ambil konsep untuk menunjukkan perbandingan agak tidak logik, tetapi sekadar menunjukkan perbandingan kepada awak. Kita mengambil formula untuk Newton second law, iaitu F equal to ma. So kita tahu F itu adalah daya, M is a mass ataupun jisim, A is acceleration ataupun pecutan. Okay. Yang pertama sekali, awak bayangkan, ini sekadar perbandingan. Awak bayangkan simbol-simbol yang digunakan ini, contohnya F. Okay, F di sini nampak saiz simbol huruf F ni adalah sama, nampak? So ni, ini dan ini sama. So kita beranggapan bahawa dayanya adalah sama. Okey, kita beranggapan daya yang dikenakan tu adalah sama. Daya yang dikenakan pada suatu objek itu adalah sama. Dan kita ambil objek kita adalah yang pertama bola golf. Okey, yang pertama sekali bola golf. Yang kedua objek kita adalah lori ni. Macam saya katakan tadi, contoh ini tak logik tapi ini sebagai menunjukkan perbandingan dengan adanya daya yang sama, apa jadi kepada acceleration dan apa jadi pada jisim. Okey, ataupun mass. Okey. Kita tengok untuk seorang golfer ni memukul bola golf ni mass dia besar ke kecil? Mass dia kecil. Okey, so mass-nya adalah kecil. Okey, so M-nya adalah kecil. Okey, kecil lah. So menggunakan daya yang sama pada semua keadaan ni, okey. Menggunakan daya yang sama, dia memukul bola golf, maka jumlah daya yang sama, jisimnya yang kecil akan memberi pecutan yang besar. Dia akan memberikan acceleration yang besar. Awak nampak dia boleh pukul bola golf ni, kalau seorang golfer ni yang hebat, dia boleh sampai ke, kalau dia pukul daripada, ataupun dia pukul daripada tapak yang pertama, kita panggil, saya tak pandai sangat tentang golf, tapi pukulan yang pertama, dia akan boleh pergi sehingga 300 meter. Ataupun mungkin lebih lagi. Tetapi dengan sebagai perbandingan, dengan menggunakan daya yang sama, dia memukul lori ini. Okey, dia memukul lori ini. Okey, dengan jumlah daya yang sama dia pukul golf, dia pukul lori ini. Apa jadi? Maksudnya nilai pecutan bergerak sikit je. Kalau bergerak lah, ini just perbandingan. Sikit je, kecil je. Okay, nilai pecutan dia. Ingat kita dah belajar U ke V halaju awal, initial velocity to final velocity. Contohnya daripada 80 meter per saat kepada 90 meter per saat, nilai pecutannya berapa yang diperlukan? Per saat ke-2, apabila kita bagi tempoh kat dia, katalah 2 saat. Ingat, ni kita nak kenaikkan 10 meter per saat je, berapa nilai pecutan diperlukan dalam masa 2 saat. Sama juga macam sini. Okey. So kita nak dapatkan nilai pecutan, okey. So apa yang berlaku dengan daya yang sama, maka kita dapati jumlahnya, bebannya lebih besar. Okey, dengan jumlah daya yang sama memukul, okey, maka kita dapati apa yang berlaku, sedikit nilai pecutan, maka nilai M-nya adalah sangat besar. Yang ini bola golfnya kecil saiznya, maka nilai pecutannya akan lebih tinggi atau lebih besar. Okey. Kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama, the gravitational field strength of Earth is 9.8 meter per second. Ingat tu, nampak? So dia bagi 9.8, sepatutnya biasanya kita guna 9.81, tetapi dalam soalan diberi hanya 9.8, tolong guna 9.8, jangan cuai. Okey, jangan
sesuai, awak pergi guna 9.81. Nanti bila awak guna 9.81, habis salah jawapan awak. Meter per saat kuasa 2. Ingat, meter per saat kuasa 2 ni apa ni? Ada kaitan dengan A tak? Ada kaitan dengan A tak? Sedangkan ini adalah graviti. So kita akan boleh kaitkan bahawa nilai G bersama 9.81 meter per saat kuasa 2 adalah juga suatu acceleration ataupun percutan. Okay, ingat perkaitan dia. And the gravitational field strength of the moon is 1.6 meter per second square. Pun sama juga di sini. So dia pakai 1.6. And then if a man weight of 130 Newton on the moon, maksudnya kalau berat dia weightnya adalah 130 Newton di bulan, what is his weight in the earth? So berapa berat dia di bumi? So apa kita nak buat? Kita tahu berat di bulan adalah 1.6 meter per tarikan graviti ataupun nilai A ataupun nilai G di bulan adalah 1.6, di bumi 98. Okey, kita tahu formula untuk berat adalah W equal to mg. W equal to mg. Asal formula kita tahu F equal to m A. Maka kita kaitkan G adalah berat yang kita boleh kaitkan dengan daya berat. Okey, sebab kita mempunyai nilai yang sama Newton, unitnya adalah Newton. Okey. Kedua-dua ni daya dan juga berat unitnya adalah sama, jadi MA. So M kita kena cari sebab kita nak pakai M nanti untuk kira berat di bumi. Nilai G kita sekarang adalah 1.6. Okey, kenapa kita perlu cari M? Sebab nilai mass adalah sama di semua tempat, tidak mengira lokasi, tidak mengira tarikan graviti ada ataupun tidak. So kita ada 130 equal to M darabkan 1.6. So M equal to 130 divided by 1.6. So kita ada M equal to 81.25 kilogram. Dari nilai ini kita tahu nilai berat adalah sama di semua bahagian. Kita tahu formula W equal to mg. So W at earth equal to mg. M kita gantikan 81.25 darabkan 9.8. Jangan terpakai 9.81. Habis salah awak nanti. Ikut soalan. So nilai kita dapat 796.25 Newton. Okay. Newton. Alright. Kita tengok pada soalan yang kedua. Extra example 2. A figure below shown two objects on two surface. Ada dua objek dalam dua permukaan. Okay, yang pertama sekali frictionless surface, maksudnya permukaan yang kita katakan kosong nilai rintangan. Kita pakai contoh ais bergeser dengan ais. Okay, hampir kosong dia punya nilai rintangan. So contohnya di sini kita ada nilai F bersamaan 6 Newton dan diberi nilai M kita adalah 3 kilogram. So kita gantikan untuk kita dapatkan nilai daya F equal to MA. Kita tahu formula daya F equal to MA. Maka kita gantikan F kita, nilai M kita, dan kita nak dapatkan nilai berapa percutan dia. Dengan jumlah daya yang diberikan dengan jisimnya 3 kg, berapa percutan boleh pergi. Maka kita dapat M equal to 3A. So A is a 2 meter per second square. Okay. And then B. Okay. B F equal to MA. F equal to MA. Basic formula. Dan kita dimaklumkan ada rintangan permukaan. So apabila ada rintangan permukaan, berapa rintangannya? Frictional dia. So dia diberi nilai 25 Newton. Bila kita tarik ke sebelah kanan, maka akan ada rintangan ke sebelah kiri. Apa kita kena buat? Kita kena imbangkan. Maksudnya kita kena ambil 40 ini. Nilai yang ditarik ini kena tolak nilai rintangan ini. Maka kita akan dapat nilai
bersih. 40 tolak 25 maka kita dapat 15. Maka F equal to MA, kita ada 40 tolak 25 bersamaan dengan 5A. So 15 bersamaan dengan 5A. 15 bagi 5 bersama dengan A, 5 1, 5 3. Maka A bersamaan dengan 3, ingat unit meter per saat kuasa 2. Okay, next. Kita pergi pada contoh seterusnya. The figure below show the force acting on the object. So kita diberi apa maklumat? Kita ada frictional force, kita ada M, kita ada acceleration. Dia nak cari berapa daya yang diperlukan untuk tarik objek tersebut. Maka dengan maklumat yang kita ada, kita tahu bahawa kita perlu dapatkan daya bersih. Apa daya bersih dia? F tolakkan dengan F friction, iaitu tolakkan dengan 10. Maka F tolak 10 bersama dengan M. Mana M? M kita adalah 4 kilo. A kita adalah 5 meter per saat. Formula ni asalnya daripada F equal to M A. F kita ni adalah kita kena dapatkan F bersih, F net, maka kita kata F tolak FR. Dan kita gantikan nilai, maka kita dapati bahawa F equal to 30 Newton. Yang ni saya tak tunjuk detail, takkan rasa tak ada masalah untuk awak dapat macam mana kita dapatkan F equal to 30 Newton. Okay, next example 4. A car, okay, jap. Okay, a stationary car of mass M kita adalah 800 kg. Accelerate from rest to a velocity. Accelerate so A from rest to velocity. From rest U equal to 0 meter per second to a velocity of 50 meter per second. B kita adalah 15 meter per saat in 3 seconds. So nilai T kita adalah 30 second. If the frictional force between car and the surface of the road is 100 Newton, calculate the acceleration of the car. Okay, maksudnya diberi rintangan kepada permukaan jalan adalah sebanyak 100 Newton. Ataupun kita kata FR, saya tulis sini FR kita diberi 100 Newton. Okay. Kemudian dia minta kita calculate acceleration. So macam mana kita nak calculate acceleration? Of course kita ambil daripada formula basic kita. Acceleration adalah hal laju akhir final velocity minus initial velocity divided by time. So kita gantikan 15 untuk final velocity, sifar untuk hal laju awal, dan T adalah masa yang diambil. Maka kita akan mudahkan, maka jawapan yang kita dapat di sini adalah 0.5 meter per saat kuasa 2 ni, saat. Okay, 0.5 meter per saat kuasa 2. Selesai. Kemudian dia nak dapatkan the resultant force. Resultant force acting on the car. Daya paduan yang bertindak pada kereta tersebut. Maksudnya keseluruhan daya lah. So kita tahu bahawa F equal to M A. Jadi F equal to M A. M kita adalah bernilai ataupun berat kereta tersebut adalah 800 kilogram. Dan pecutan kereta tersebut kita dapat tadi berapa? 0.5. Maka daya yang diperlukan ataupun resultant force acting on the car is 400 Newton. Okay. Kita tahu daya yang bertindak kepada kereta. Okay, sebanyak 100 Newton. Soalan dia sekarang, dia nak dapatkan yang si engine thrust ataupun forward force of the car. Maksudnya untuk mendapatkan 400 Newton ini,
kita diganggu ataupun kita dihalang ada satu rintangan yang kita panggil sebagai drag force, FR, ataupun frictional force. Dia dah maklum kat sini, frictional force. So kita ambil formula T minus 100, kita simbolkan sebagai engine thrust. Engine thrust adalah enjin tersebut memerlukan 500 Newton untuk menggerakkan kereta dan juga melawan 100 Newton untuk frictional force. Maka enjin perlu menghasilkan daya bernilai 500 Newton untuk menggerakkan kereta yang bernilai 400 Newton dan untuk melawan daya rintangan bernilai 100 Newton. Okey. So saya berhenti dulu di sini, tapi sebelum saya berhenti di sini, saya ingatkan pada awak boleh tengok contoh 3.1 dan 3.2 pada slide yang saya bekalkan dalam Google Classroom, iaitu slide kuliah yang digunakan sebagai guna sama antara pensyarah-pensyarah di JMSK PKS. So saya rasa itu sahaja dahulu. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Terima kasih.